Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Malam ni kita sambung tajuk seterusnya, wafatu ummihi, kematian bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita sebut tentang kelahiran Nabi, penyusuan Nabi. Mak Nabi melahirkan Nabi, ada banyak hadis. Hadis yang paling kuat sekali, selepas mak Nabi melahirkan Nabi, terbit satu cahaya. Cahaya yang sangat terang. Cahaya itu memancar hingga ke Syam, ke Syria. Cahaya itu memancar hingga ke istana-istana yang terdapat di Syam, di Syria. Itu hadis yang paling kuat. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang dipertikai oleh ulama hadis. Antaranya, Nabi kita dilahirkan, kemudian diletak di dalam satu bekas, menjadi adat kebiasaan Arab zaman dulu, letak dalam satu bekas, kemudian bayi itu akan ditutup dengan satu tudung yang diperbuat daripada batu. Macam tudung saji lah. Tudung tu ada lubang-lubang, tudung tu batu. Tudung batu. Tapi ada lubang lah, tutup macam tu. Itu kebiasaan orang Arab. Bila tutup Nabi, tiba-tiba batu penutup tu merekah dan pecah dua. Kuatnya cahaya daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecah dua, tak kena Nabi, mujuk tak kena Nabi. Dia jatuh, pecah, kemudian Nabi bangun. Bukan bangkit berdiri tak. Nabi bangun macam orang sujud. Bangun duduk macam nak sujud tu. Kemudian tangan Nabi menunjukkan isyarat satu. Tauhid, tiada Tuhan, la ilaha illallah kecuali Allah. Kemudian Nabi kita macam genggam. Depan Nabi itu ada pasir. Nabi genggam. Kemudian Nabi mendongak ke atas langit. Ini antara benda-benda pelik yang berlaku. Bayi yang baru berumur 1 hari, tapi dia macam duduk antara dua sujud. Kemudian hari Nabi kita lahir itu, 14 tiang istana di Parsi, Kisra Parsi, 14 tiangnya runtuh. Tiang-tiang besar dalam istana 14 runtuh. Rupa-rupanya itu sebagai satu petanda dari hari kelahiran Nabi, hanya ada 14 orang raja sahaja yang boleh memerintah Parsi, Raja Majusi. Raja ke-15 Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. 14 tiang jatuh, berkecai, runtuh. Dan juga tasik sawat. Ini disebut dalam Qasidah Burdah. Ini pun di Iran ada satu tasik yang airnya tak pernah kering. Hari Nabi kita lahir, tasik sawat tu kering airnya. Kemudian api yang disembah oleh penganut ajaran Majusi, api yang ratusan tahun, ada yang kata ribuan tahun mereka sentiasa jaga dengan minyak, dengan kayu yang cukup, tiba-tiba terpadam. Ini semua perkara-perkara pelik
yang kita tak sebut sebagai mukjizat kerana Nabi masih kecil, belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, tetapi ia satu perkara luar biasa, disebut sebagai irhasat. Allah Ta'ala tunjuk luar biasanya bayi ini sebagai petanda suatu hari nanti dia akan menjadi Nabi dan Rasul. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibu Nabi meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang dari Madinah. Mak Nabi bawa Nabi pergi Madinah, pergi ziarah pusara ayah Nabi yang ada di Madinah. Mak Nabi bawa Nabi pergi Madinah, pergi ziarah ayah Nabi, kubur ayah Nabi di sana. Dalam perjalanan balik itu, mak Nabi pula meninggal di Abwa. Ada satu tempat nama Abwa di Madinah. Mak Nabi pun dikebumikan di Madinah. Jadi Madinah ni ada ayah, mak dan Nabi sendiri di Madinah Al-Munawwarah. Satu keluarga lah meninggal di Madinah. Waktu tu Nabi berumur wa huwa fis sadisah min umrih. Umur Nabi waktu tu 6 tahun. Jadi duduk dengan Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Kemudian duduk dengan Aminah 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun Aminah pula meninggal dunia. Wa qad zahabat ila al-Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibunya pergi ke Madinah untuk menziarahi perkuburan bapanya. Datuknya Abdul Muttalib turut serta dalam perjalanan ini. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain yang pi ke Madinah ni Aminah, anaknya Nabi Muhammad, dan seorang lagi Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Aminah, Nabi Muhammad, Ummu Aiman. Ada riwayat yang kedua, Aminah, Nabi Muhammad dan Abdul Muttalib, tok wan Nabi. Jadi bila mak Nabi meninggal di Madinah, mengikut khilaf riwayat, siapa yang buat balik Nabi ke Mekah? Ada pendapat kata tok wan Nabi yang bawa Nabi balik ke Mekah. Pendapat yang kedua, Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Nama dia Barakah Al-Habasyiyah, orang kulit hitam, orang Afrika. Baginda bersama ibunya dan Ummu Aiman pergi ke Madinah. Selepas kewafatan ibunya, Ummu Aiman membawa baginda pulang ke Mekah. Ummu Aiman ni dia mak angkat Nabi lah. Dia pengasuh Nabi. Tapi nanti Nabi jodohkan dia kahwin dengan anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi nama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, kahwin dengan mak angkat Nabi. Bagi kita mungkin rasa pelik lah, tapi itulah jodoh. Dan mereka sama-sama hamba, cuma bezanya Zaid ni berkulit putih, Ummu Aiman pula dia berkulit gelap, dia orang Afrika. Hasil perkahwinan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, dengan Ummu Aiman, mak angkat Nabi, yang tentunya dia lebih tua pada Nabi. Ummu Aiman, Zaid bin Harithah tentunya lebih muda daripada Nabi. Anak angkat Nabi kahwin dengan mak angkat Nabi, dapatlah anak Usamah bin Zaid. Usamah tu anak Ummu Aiman. Ketika di Madinah, ada orang yang suka gosip, suka membawang, sampai berita tu kepada Rasulullah. Ada orang duk cakap-cakap macam awaklah Usamah ni dia gelap. Ayah dia Zaid, Usamah bin Zaid, ayah dia putih, awak dia gelap. Memanglah dia gelap, dia turun keturunan mak dia. Maka Rasulullah tak seronok bila dengar orang duk cakap-cakap macam tu. Rasulullah tak seronok. Tiba-tiba satu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Waktu tu Zaid bin Harithah dan anaknya Usamah sedang tidur, sedang berbaring dan selimut dengan satu selimut. Hanya nampak kaki je. Kepala tak nampak, badan tak nampak, terjengui kaki. Kaki Zaid bin Harithah putih, kaki Usamah bin Zaid gelap sikit. Maka kemudian masuk seorang tua, yang mana orang tua ni dia pakar keturunan. Dia tengok kaki itu, dia kata hadhil aqdam ba'duha min ba'd.
ni kaki ni, ni kaki anak, ni kaki pak. Hitam ni anak, kaki putih ni bapak. Maka Rasulullah bila dengar macam tu, Rasulullah punya seronok lah. Dan memang Usamah ni dia anak Zaid bin Harisah, tapi lebih mirip kepada ibunya Ummu Aiman. Baik, kita teruskan. Waqad dufinat bil Abwa, ibu Nabi dikebumikan di Abwa. Malang sekali sampai sekarang kerajaan Arab Saudi tak bagi tahu kepada kita macam mana, hanya nampak langsir, muka ustaz tak nampak. Pasal apa muka ustaz tak nampak ni? Orang lain nampak tak? Ustaz hanya nampak langsir, muka ustaz tak nampak, suara jelas. Tolong komen. Adakah semua orang hanya nampak langsir, tak nampak muka saya? Dengar suara saja? Atau saudara Johnny seorang saja yang tak nampak? Abwa ini satu kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Ummu Aiman menjaga baginda. Beliau merupakan khadam kepada Abdullah, bapa Nabi SAW. Jadi Ummu Aiman ni harta pusaka lah yang Abdullah tinggalkan. Wafatu jaddihi, datuknya meninggal dunia. Datuk Nabi wafat. Nampak muka ustaz? Nampak, cuma kepala je tak nampak penuh. Baik. Alhamdulillah jelas nampak muka ustaz. Ada yang nampak, ada yang tak nampak ni. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Baik. Tak apa, kita teruskanlah, insya-Allah. Selepas kematian ibu Nabi, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib amat menyayanginya, lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Saya nampak jelas ustaz, alhamdulillah. Mungkin ada problem lah yang tak nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Abdul Muttalib, kita sebut dah sebelum ni, nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibah uban, Al-Hamdi kepujian. Dia lahir tu ada setumpuk putih di ubun-ubunnya. Maka nama dia Syaibatul Hamdi. Dipanggil Abdul Muttalib kerana bapa saudara dia nama Al-Muttalib. Al-Muttalib bela Syaibah ni. Dia duduk dengan pak menakan dia, Al-Muttalib. Ayah dia Hashim. Al-Muttalib tu pak saudaranya. Maka lekatlah nama Abdul Muttalib, anak buah kepada Al-Muttalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Syaibatul Hamdi bin Hashim. Hashim tu pula nama dia yang betul Amru. Hashim nama Amru. Dipanggil Hashim kerana dia mematah-matahkan tulang. Dia buat kenduri besar-besaran, jamu orang. Buat daging cincang. Cincang patah kerat itu Hashim. Nama dia Amru. Keluarga Nabi ni memang terkenal dengan pemurah. Suka jamu orang makan, rai tetamu macam tu. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Syaibatul Hamdi bin Amru. Hashim tu Amru. Baik. Datuk Nabi sangat sayang Nabi. Datuk Nabi ni watak dia tegas. Anak-anak takut. Garang, anak-anak takut. Dan di rumah orang Arab ni ada satu tempat khusus. Ada kalau kata kerusi, ada kerusi khas. Ayah, kerusi untuk ayah. Ada tempat duduk khas. Itu yang Nabi SAW pesan kepada kita. Kalau pergi rumah orang, jangan duduk atas kerusi istimewa tuan rumah. Ada kerusi besar sikit, cantik sikit, sempoi sikit, jangan kita pergi duduk.
illa biiznihi, kecuali dengan izin dia suruh duduk, dia persilakan kita duduk, baru boleh duduk. Satu lagi, pi rumah orang, pi surau orang, pi masjid orang, Nabi kata la ya ummal rajulu ar-rajula fi sultanihi, jangan pi jadi imam, pi rumah orang betul pandai-pandai kita nak jadi imam, tuan rumah lah jadi imam. Illa biiznihi, kecuali tuan rumah suruh kita, baru kita jadi imam, dia suruh kita. Walaupun kita ustaz ke, syekh ke, apa ke, jangan. Rumah orang kita kena hormat. Kerusi istimewa tuan rumah kena hormat, jangan pergi duduk. Jadi anak-anak Abdul Muttalib ni tak pernah duduk di atas kerusi Abdul Muttalib. Mereka takut, haibah, gerun. Dan Abdul Muttalib pun tak pernah bagi peluang kepada anak-anak dia duduk di atas kerusi dia. Dia tegas, cengih, orang utara panggil cengih, garang. Tak pernah bagi, ini tempat ayah, hampa jangan duduk, ni tempat aku. Isteri dia pun tak pernah duduk, ada kerusi khas. Tapi setelah Aminah meninggal dunia, dia bela Muhammad, dia letak Muhammad di kerusi itu. Muhammad boleh duduk, orang lain jangan harap boleh duduk, cari kena marah. Kena marah. Jadi dia sayang sungguh kepada Muhammad. Cucu lain pun ada, tapi cucu inilah, wa kana yuhibbu akthara min hubbihi li auladihi, dia lebih sayang kepada Nabi Muhammad lebih daripada anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi berumur 8 tahun, datuknya meninggal dunia. Selang 2 tahun meninggal dunia. Aminah meninggal dunia ketika umur Nabi 6 tahun. Kemudian Abdul Muttalib pula meninggal dunia ketika Nabi umur 8 tahun. Selepas memelihara cucunya selama 2 tahun. Selepas kewafatan datuk, bapa saudaranya pula iaitu Abu Talib, ayah Sayyidina Ali, Abu Talib, dan ayah Sayyidina Ja'far. Abu Talib pula memeliharanya. Abu Talib seorang yang tidak berada. Dia tak berada sangat. Kalau kita cerita Abu Lahab tu kaya, buat kenduri maulid 100 ekor unta. Tok Wan Nabi pun orang duit banyak, unta banyak. Tapi Abu Talib ni dia wa kana syaqiran, dia tak berada sangat, dia biasa-biasa saja. Disebut dzu'iyal, anak dia ramai, tapi dia pendapatan dia, ekonomi dia merosot. Anak ramai, rezeki yang Allah bagi kat dia anak. Abu Talib mempunyai anak yang ramai tapi harta tak banyak. Ditambah pula bebanan dia ambil alih menjaga Rasulullah. Dengan berkat dia jaga Rasulullah, fawassa'allahu rizqahu, lalu Allah meluaskan rezekinya. Dia bela Rasulullah, Allah bagi murah rezeki kepada dia. Saya nak sebut satu hadis. Pernah seorang lelaki datang jumpa Rasulullah SAW. Laki ni dia abang, dia ada adik, dia laki, adik dia pun laki. Dia kata, wahai Rasulullah, untunglah adik saya boleh tafarruq, boleh tumpu masa belajar dengan Rasulullah, belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, follow Rasulullah. Adik saya ni pula malang nasib saya ni kerja membanting tulang, penat lelah, saya duk sara dia, duk beli baju dekat dia, duk beli gandum, beli roti, duk jamu dia makan. Dia tak kerja, saya kerja. Dia hanya duk follow Rasulullah, mengaji, ikut kuliah Rasulullah. Saya tak ada peluang sangat sebab sibuk dengan kerja. Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata kepada abang ni, tak payahlah sedih. La'allaka turzaqu minhu. Boleh jadi Allah murahkan rezeki kamu sebab kamu duk sara adik kamu. Adik kamu duk mengaji. Kamu tanggung nafkah adik kamu. Adik kamu ni talibul ilm. Adik kamu penuntut ilmu. Adik kamu duk mengaji. Kalau sekarang orang duk bayar yuran. Jadi boleh jadi murah rezeki kamu pasal adik kamu. Kamu kerja pun ibadat. Jadi Nabi kata dekat abang tu, tak payah susah hati, kamu sibuk, tak dapat ikuti kuliah, tapi kamu duk sara pengajian dia,
Allah murahkan rezeki kamu. Bila dia alim, kamu dapat pahala sebab kamu yang sara makan minum dia. Sebab itu ada di kalangan insan-insan yang baik hati, orang soleh ni, mereka taja pelajar. Dia tolong bayar yuran kepada pelajar, terutamanya pelajar yang ada potensi, yang pandai, yang ada potensi untuk jadi ulama. Ditaja pengajiannya, dibayar yurannya, dijadikan anak angkat. Anak angkat dalam bentuk perlu kitab, mereka taja kitab, wakaf kitab, macam tu. Itu satu benda yang baik. Jadi Allah murahkan rezeki Abu Talib, bapa saudara Nabi, dengan sebab dia memelihara Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qanitan bima qassamahu Allah wa yassarahu. Dalam jagaan Abu Talib, baginda sentiasa merasa cukup, yakni qanaah dengan segala rezeki yang dikurniakan Allah untuk dirinya. Bahkan Nabi Muhammad ni dia tak duduk saja. Dia bantu Abdul Muttalib. Dia cari kerja nak bantu keluarga keluarga Abu Talib. Bila Nabi duduk dengan Abu Talib tu, mulalah Nabi berniaga dan Nabi jaga kambing orang, mengembala kambing. Duit yang dapat Nabi bagi kepada Abu Talib untuk bayar jasa. Ini ketika Nabi masih kanak-kanak. Bila Nabi dah besar, Nabi dah kahwin, Nabi dah ada rumah tangga sendiri, Nabi ambil seorang anak Abu Talib, iaitu Sayyidina Ali. Nabi balas jasa, Nabi bela Sayyidina Ali pula. Dulu Abu Talib bela aku, sekarang aku bela anak dia pula. Macam tu. Nabi ambil Sayyidina Ali dan Nabi bincang dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ambil Ja'far. Sayyidina Hamzah bela Ja'far bin Abi Talib, Nabi bela Ali bin Abi Talib, dan kedua-duanya memeluk Islam. Untuk apa? Untuk meringankan dan membalas jasa Abu Talib. Ra'yuhu al-ghanam wa safratuhu al-ula ila Syam, memelihara kambing dan musafir pertama ke Syam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Semasa kanak-kanak, baginda memelihara kambing penduduk Mekah dengan mendapat upah yang dapat menyara kehidupannya. Bela kambing ni satu latihan, daurah tarbawiyah, satu kursus kepimpinan. Allah nak mendidik, nak melatih Nabi sabar berbela kambing. Dan Nabi-Nabi semuanya pernah mengembala kambing. Dikatakan semua Nabi-Nabi pernah mengembala kambing. Itu satu latihan kesabaran. Dan waktu Nabi duk bela kambing ni lah, ada hadis Nabi cerita, waktu Nabi duk, bukan kambing Nabi, ambil upah bela kambing orang, menguji kejujuran, kesabaran. Ada satu malam, kata Nabi, Nabi bela kambing orang ni sampai malam, duk tunggu, jaga kambing orang takut hilang, jaga sampai malam. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi muzik, mungkin ada tarian gelek ke apa tu, wallahu alam. Malam tu jauh Nabi dengar bunyi muzik, ada orang menyanyi. Rasulullah kata dekat kawan Rasulullah malam tu, Rasulullah pun ada kawan. Rasulullah kata, hang tolong tengok sat kambing ni, boleh tak? Aku nak pi tengok tu orang menari ke menyanyi ke, ujung tu nampak lampu-lampu, nampak bunyi-bunyi gendang-gendang. Hang tolong tengok sat kambing ku ni. Kawan Nabi pun kata, okey, tak apa, pi lah, mai aku tolong jaga kambing hang. Nabi pis kerak jalan, tiba-tiba Nabi rasa mengantuk sangat-sangat. Tak sampai pun ke tempat tu. Tempat orang berseronok, fanfare ke, tarian gelek ke apa, Nabi pun tak tahu. Nabi mengantuk sangat. Akhirnya Nabi terrebah tepi jalan tu. Jatuh Nabi, rebah, terlena Nabi. Lena sungguh-sungguh. Esok pagi terbit matahari cerah baru Nabi jaga. Jangan ada tuan-tuan tanya, Nabi tak mayang subuh ke? Waktu tu Nabi masih kanak-kanak. Mayang subuh apa? Tak Isra' Mi'raj lagi. Mungkin umur Nabi 10 tahun, 12 tahun macam tu.
Pagi cerah baru Nabi terjaga. Jaga-jaga. Dah siang dah. Habislah majlis tu. Dan Nabi cerita 2 kali peristiwa yang sama. Nabi dengar macam orang menyanyi, orang muzik-muzik. Nabi teringin nak pergi. Nabi Allah Ta'ala bagi Nabi tertidur. Allah jaga Nabi. Walaupun Nabi masih kanak-kanak, Allah tak izinkan Nabi tengok hadir dalam majlis-majlis maksiat. Nabi dipelihara oleh Allah. Ma'sum. Allah jaga Nabi ma'sum sejak sebelum Nabi kita jadi Rasul. Walamma balagha at-tasi'a min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bitijarah. Setelah sampai umur 9 tahun, baginda bermusafir ke Syam bersama Abu Talib untuk urusan perniagaan. Ada yang kata 13 tahun. Khilaf riwayat. Tak apalah, 9 tahun ke 13 tahun tak penting. Yang penting Nabi bersama Abu Talib ke Syam, ke Busra. Busra, Syam, Syria. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahib Buhaira ataupun Bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alayhi min aduwwin yataraqabuhu. Setelah sampai di kawasan yang berdekatan dengan Busra, seorang pendeta bernama Bahira ataupun Buhaira. 2 cara sebut. Buhaira ataupun Bahira. Pendeta. Dia melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu kemudiannya memberitahu bapa saudaranya Abu Talib bahawa baginda akan menjadi Nabi akhir zaman. Beliau meminta Abu Talib membawanya pulang kerana bimbangkan musuh yang mengintipnya. Ini Bahira. Dia baca kitab Taurat Injil, dia tengok air muka Nabi ni, dia cam, dia yakin inilah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Kalau dapat dekat orang Yahudi akan bunuh kerana Yahudi dengki. Allah tak pilih di kalangan bangsa Yahudi, Allah pilih di kalangan bangsa Arab. Macam tu. Jadi Bahira ni, cerita dia macam ni. Pak saudara Nabi Abu Talib bersama rombongan dagangan Quraisy, mereka pergi ke Syam. Bahira ni dia buat kenuri. Dia tengok, dia nampak awan mendung mengikuti perjalanan tu. Awan duk bergerak, awan mendung. Dia duduk di dalam gereja dia tengok. Dan memang dia baca dalam kitab dia, Nabi akhir zaman akan sampai ke Busra. Antara sifat Nabi akhir zaman ni, muzallal bil ghamam, dipayungi awan. Maka dia kata, dalam rombongan ni Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi akhir zaman. Maka dia buat kenuri. Dia jemput semua rombongan Quraisy ni main makan kenuri. Okey? Semua pakat pi lah. Tapi Abu Talib tak bagi Nabi pi. Abu Talib suruh Nabi duduk di satu pokok, berehat di sebuah pokok, dan ada seorang yang ditugaskan jaga Nabi. Nabi dengan orang tu duduk bawah pokok, tak pi makan kenuri Bahira. Bahira ni buat kenuri. Kemudian Bahira ni duduk tengok mana dia. Yang kata Nabi akhir, tujuan dia buat kenuri ni, dia nak tengok Nabi akhir zaman. Tak ada pun. Maka dia tanya, semua ahli rombongan main makan kenuri ke? Mereka kata, yalah, semualah, tapi adalah 2 orang duk tunggu unta, duk tunggu barang di hujung tu bawah pokok. Bahira kata, panggillah 2 orang tu, main semua sekali. Maka dia desak, suruh jemput 2 orang tu, semua rombongan main makan. Maka datanglah Nabi dan juga yang jaga Nabi tu main makan. Bila dia tengok aja muka Nabi, dia yakin inilah Nabi akhir zaman. Sebab ahlul kitab ni disebut dalam Quran, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi akhir zaman, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenali anak mereka sendiri. Bahkan kata Ibnu Abbas, mereka kenal Nabi lebih daripada anak mereka. Ni kenal Nabi lebih daripada anak. Dia tengok muka Nabi, dia tanya, Abu Talib,
Dia tanya, man hadha? Siapa ni? Budak ni siapa? Abu Talib kata, ibni, anak lelaki saya. Abu Talib dia tak bohong. Memang orang Arab, anak penakan tu, anak saudara pun boleh disebut anak saya. Cucu pun boleh kita sebut anak saya. Bukan bohong. Dia kata, Abu Talib, ini siapa? Abu Talib kata, hadha ibni, ini anak lelaki saya. Bahira kata, tidak. Budak ni mesti ayah dia dah meninggal dunia. Mesti budak ni anak yatim, betul tak? Maka Abu Talib pun mengaku, ya, bapa dia dah meninggal dunia anak yatim, saya bapa saudaranya. Betul lah. Apa nama dia? Nama apa? Nama Muhammad. Oh lah, betul. Nama pun betul, muka pun betul. Tanda-tanda tu. Maka Bahira kata, bawa dia balik cepat-cepat lah. Tinggallah barang-barang perniagaan ni, suruh orang lain berniaga, kamu kena balik cepat-cepat, takut dibunuh oleh Yahudi. Wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli alkitab. Sesungguhnya pendeta itu mengambil dalil atas kenabiannya dengan beberapa dalil yang terdapat dalam kitab-kitab ahlul kitab. Jadi kita berhenti takat ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.